Assalamualaikum dan salam keluarga Malaysia. Berita perdana edisi Rabu 28 September 2022. Saya Farhatul Asyati Osman. Dan juga saya Ivan Toh. Berikut paparan utama malam ini. Pemakaian pelitup separuh muka di dalam kapal terbang tidak lagi diwajibkan. Kesatuan Telekomunikasi Antarabangsa perlu segera tambah baik ketersambungan sejagat. Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob mengucapkan tahniah kepada Putera Mahkota Mohammed bin Salman Al Saud atas pelantikan baginda sebagai Perdana Menteri Arab Saudi. Pelantikan baginda diumumkan Raja Arab Saudi Raja Salman bin Abdul Aziz Al Saud pada Selasa. Menerusi hantaran di Facebook dan Twitter, Datuk Seri Ismail Sabri berkata Malaysia akan terus mengukuhkan lagi hubungan dua hala, khususnya dalam meneroka bidang kerjasama baharu dengan Arab Saudi. Putera Mohammed bin Salman berusia 37 tahun menjadi Putera Mahkota Arab Saudi sejak tahun 2017. Berkuat kuasa serta-merta pelitup separuh muka tidak lagi diwajibkan di dalam pesawat. Menteri Kesihatan Khairi Jamaluddin berkata keputusan itu dibuat menggunakan pendekatan berasaskan risiko dan mengambil kira penambahbaikan dalam teknologi kapal terbang. Ya, pada masa yang sama, ia juga berdasarkan beban kes COVID-19 dalam negara yang lebih terkawal ketika ini. Menerusi kenyataan, KKM bagaimanapun amat menggalakkan pemakaiannya terus diamalkan bagi kumpulan individu berisiko seperti demam, batuk dan sesama. Begitu juga individu dengan imuniti rendah dan ibu mengandung. Keperluan pemakaian pelitup separuh muka di dalam pesawat bagaimanapun masih tertakluk kepada syarat yang ditetapkan oleh negara yang dikunjungi. Pada 7 September lepas, KKM telah mengumumkan kelonggaran terhadap keperluan pemakaian pelitup separuh muka di dalam bangunan dan memutuskan pemakaiannya adalah atas pilihan. Kesatuan Telekomunikasi Antarabangsa ITU mempunyai peranan penting dalam menambah baik ketersambungan sejagat dan mengurangkan jurang digital dengan kadar segera. Menteri Komunikasi dan Multimedia Tan Sri Anwar Musa berkata ITU perlu merapatkan jurang dalam kalangan negara anggota dan serantau. Susulan terdapat hampir 3 bilion orang di seluruh dunia yang tidak mempunyai peluang untuk berhubung. For example, poorer countries or developing countries will be having even more problem as technology advances, because technology also means money, affordability, and unless poorer countries really put their money to invest and to keep pace with technological development, then the people of that particular country will be deprived of the right technology. One is connectivity, but affordability is also important. So I think ITU will have a great challenge to make sure not only all countries get connected, all people have equal access for connectivity. In fact, in my opinion, Tambah beliau, ketersambungan kini menjadi sebahagian daripada hak asasi manusia bagi Malaysia. Beliau berkata demikian dalam temu bual eksklusif bersama ecopoliticnews.com di luar acara persidangan plenipotensiari ITU 2022 di Bukares, Romania. Sekiranya pilihan raya umum ke-15 diadakan dalam masa terdekat, tetapi RUU Perbekalan 2023 atau Bajet 2023 belum diluluskan oleh Parlimen, maka RUU berkenaan perlu dibentangkan semula. Yang di-Petua Dewan Rakyat Tan Sri Azhar Azizan Harun menjelaskan kerajaan baharu yang terbentuk selepas PRU perlu membentangkan semula RUU tersebut bagi peringkat bacaan kali pertama dan seterusnya.
Dia kena bermula pada dia kena sebab kalau ada pilihan raya maka akan ada satu kerajaan yang baru. Ya. Jadi kerajaan yang baru perlu membuat bacaan pertama semula. Okey, maknanya dia kena bermula semula. Sebab ini belanjawan. Dia tak bind, dia tak mengikat kerajaan yang berikutnya. Maknanya bajet itu boleh berubah. Mesti ya. Dia akan ada bacaan pertama yang baru. Tambahnya, kerajaan baru yang terbentuk boleh menggunakan draft RUU yang sama untuk dibentangkan semula ke Dewan Rakyat. Sementara itu, Tan Sri Azhar memaklumkan sistem penggal tetap Parlimen lebih praktikal sekiranya mahu dilaksanakan di negara ini. Sistem seumpama itu bukan sahaja membantu memudahkan urusan pilihan raya umum, malah menjimatkan kos. Saya pernah di SPR. Okey. Ini secara praktikal ya, bukan secara politik. Secara praktikalnya SPR, saya waktu tu saya lebih suka kalau fixed term. Sebab apa? Sebab bila fixed term, SPR boleh bersedia. Bila tak ada fixed term dan boleh dipanggil apa yang kita kata snap election, maka kita tak boleh prepare. Kita tak tahu bila nak prepare. Kita meaning SPR, bukan Parlimen. SPR tak tahu bila nak prepare. So kita kena teka. Kita kena train. Tapi kalau kita train 90,000 orang pekerja pilihan raya awal sangat dan benda tu tak jadi, maka kena train lagi sekali sebab lupa. Dan kemudiannya yang 90,000 tu pun dia train, waktu dia train tu dia free. Tiba-tiba dipanggil pada tarikh yang dia tak sangka, maka dia dah tak free. Maka saya nak kena cari lagi 40,000. Something like that. So very difficult. Input pertanian seperti baja dan racun serangga perlu disenarai sebagai barang kawalan bagi menangani kenaikan harga mendadak sehingga membebankan pesawah. Ahli Jawatankuasa Pasukan Khas Jihad Tangani Inflasi Tan Sri Nur Umar berkata cadangan tersebut telah diusulkan dalam Musyarat Pasukan Khas Jihad Tangani Inflasi. Saya duduk dalam komiti itu. Minggu lepas saya ada bangkit perkara ni supaya dilihat balik bahawa harga input pertanian seperti harga racun, harga baja naik agak mendadak. Jadi kalau input pertanian ini tidak dikawal, bagaimana mereka nak beri minat untuk menjadi petani? Itu input pertanian. Belum lagi masalah mereka dengan serangan-serangan serangga yang luar biasa. Itu belum lagi ribut lagi melanda. Jadi takut banjir lagi melanda. So macam mana mereka nak survive? Modal dah banyak keluar, input pertanian mahal. Beliau berpandangan dasar tersebut perlu dilaksana bagi membolehkan kerajaan mengawal harga input pertanian sekaligus memastikan golongan tersebut terus dibantu dan diberi perhatian. Pemerkasaan Pendidikan dan Latihan Teknikal serta Vokasional TVET dijangka membantu mengukuhkan tren penurunan kadar pengangguran negara bagi bulan-bulan akan datang. Ia selari dengan hasrat kerajaan untuk mencapai sasaran 35% tenaga kerja mahir menjelang 2030. Kita lihat hari ini perubahan besar di arena antarabangsa di mana pendidikan TVET diutamakan. Dari segi kebolehpasaran dan peluang-peluang pekerjaan, Malaysia selari dengan pembangunan seluruh dunia untuk memastikan warga Malaysia khususnya melahirkan modal insan kompetitif dalam bidang TVET. Kerjasama kukuh pihak industri dan institusi TVET amat signifikan dalam memastikan padanan antara penawaran dengan permintaan. Ia bagi membantu institusi TVET menyediakan kursus berteras industri berteknologi tinggi berdasarkan kehendak industri. Tambah beliau, pasaran kerja pada masa depan akan dipenuhi dengan tenaga kerja berkemahiran tinggi, kreatif serta kritis dengan skop pekerjaan dijangka turut berubah. Adakah di kalangan keluarga anda mempunyai tanda-tanda batuk sebegini? Mungkin
Mungkin juga di kalangan rakan sepejabat anda. Mungkin juga sahabat anda. Sahabat anda ini disahkan dijangkiti TB. Anda merupakan kontak pesakit TB. TB merupakan penyakit yang berjangkit. Kuman TB boleh merebak melalui udara semasa pesakit batuk atau bersin. Jalani ujian saringan. Pengesanan awal dapat menyelamatkan nyawa anda. TB boleh menyebabkan kematian jika tidak dirawat. Meningkatkan peruntukan penyelidikan dan pembangunan mampan supaya dapat mencegah sesuatu isu secara kreatif dan inovatif. Timbalan Ketua Penyelidikan Rangkaian Penyelesaian Pembangunan Mampan PBB, Profesor Datuk Dr. Mazli Mokhtar berkata, langkah berkenaan penting sebagai usaha negara menjayakan sasaran agenda pembangunan mampan SDG menjelang tahun 2030 dan jelas beliau isu-isu berkaitan alam sekitar perlu diberi tumpuan secara langsung kerana ia memberi kesan terhadap sasaran pencapaian SDG. Kita nak galakkan kerajaan letaklah sedikit lebih perbelanjaan untuk membina keupayaan kita untuk mencegah pencemaran, mencegah emisi karbon dioksida, mencegah pembangunan-pembangunan yang boleh merosakkan alam sekitar. Dan di sini perlu pendekatan ecosystem approach. Bila membangun itu, lihat secara skala yang lebih besar. Mengulas lanjut, beliau turut berpandangan pelibatan pihak berkuasa tempatan secara efektif dapat mempercepatkan lagi pelaksanaan SDG. Ke arah itu, PBT perlu memainkan peranan kepimpinan yang proaktif melalui kerjasama dengan pegawai daerah, pihak akademia dan NGO. Golongan wanita juga berharap lebih banyak usaha memperkasa wanita bakal diberi perhatian melalui bajet 2023. Ini termasuk usaha drastik mengangkat dan mengiktiraf kedudukan serta sumbangan wanita secara saksama setaraf dengan potensi mereka. Peningkatan tahap pendidikan, peluang pekerjaan dan perubahan sosiobudaya juga membolehkan wanita bergerak progresif dan berdaya saing. Antara cara-cara untuk meningkatkan kualiti hidup wanita, kerajaan adalah memperbanyakkan kursus untuk kaum wanita, tingkatkan juga pengambilan wanita dalam sektor awam dan swasta, tingkatkan pelantikan wanita dalam ahli Dewan Negara dan wujudkanlah juga bantuan-bantuan seperti iSuri. Membantu kami sebagai orang yang mencari rezeki lah, macam saya dan suami, supaya dapat menampung perbelanjaan kami seisi keluarga dan juga persekolahan anak-anak lah. Mungkin bantuan-bantuan khusus untuk wanita supaya dapat membantulah lagi-lagi untuk yang ibu tunggal, sebab dia banyak kos sampingan kan. Maybank akan beralih sepenuhnya kepada kaedah pengesahan lebih selamat melalui Secure to You menjelang Jun tahun 2023 dan peralihan itu melibatkan aktiviti atau transaksi dalam talian berkaitan pembukaan akaun, pemindahan dana dan pembayaran serta perubahan kepada maklumat peribadi dan tetapan akaun. Ketika ini, Maybank hanya membenarkan Secure to You untuk satu peranti bagi setiap pemegang akaun. Ia bertujuan meminimumkan kemungkinan butiran perbankan dalam talian pelanggan digunakan oleh pihak ketiga. Dan sebagai langkah keselamatan tambahan, Maybank turut memaklumkan pelanggan melalui SMS
push notification dan email apabila Secure to You didaftarkan pada peranti baharu. Selain itu, Maybank turut menyediakan talian 24 jam khusus untuk pelanggan melaporkan insiden penipuan kewangan. Sebagai alternatif juga, pelanggan boleh menghubungi talian perkhidmatan pelanggan Maybank seperti yang tertera. Ya, ekspor minyak dan produk berasaskan sawit negara meningkat kepada 108.52 bilion ringgit tahun lalu berbanding 73.33 bilion ringgit yang dicatatkan pada tahun 2020. Menteri Perusahaan Peladangan dan Komoditi Datuk Zuraida Kamarudin berkata keluaran dalam negara kasar KDNK bagi subsektor sawit dalam tahun sama bernilai 44.98 bilion ringgit. Jumlah tersebut mewakili 53.38% daripada keseluruhan sumbangan KDNK sektor agro-komoditi negara. Tambah beliau, pihaknya sentiasa menyokong pelibatan industri dalam memperkasa pengeluaran ekspor minyak sawit dan produk berasaskan sawit. Ini bagi memastikan sektor agro-komoditi terus memperoleh KDNK memberangsangkan seterusnya menggalakkan pemulihan ekonomi. Ya, seperti biasa, setiap Rabu kita ikuti harga runcit petrol dan diesel mingguan berkuat kuasa tengah malam ini sehingga 5 Oktober. Saksikan. tahun menjadi platform utama dalam kuasa viral TV dan radio. Kami di RTM pastinya boleh membantu melonjakkan prestasi perniagaan anda. Tunggu apa lagi? Jom iklankan produk anda di stesen berprestij kami hari ini. Hubungi maklumat tertera untuk maklumat lanjut. Terbaik RTM 2022. RTM, teman setia anda. Baik saudara, sebentar tadi telah masuk waktu solat fardu isyak bagi Kuala Lumpur dan kawasan yang sewaktu dengannya. Selamat menunaikan solat fardu isyak. Baik, seterusnya, kerajaan sedang giat menambah sesen pengecas kenderaan elektrik atau EV bagi menyokong penggunaan kenderaan elektrik sekaligus dapat menangani masalah peningkatan pengeluaran karbon. Timbalan Menteri Sains, Teknologi dan Inovasi MOSTI, Datuk Ahmad Amzad Hashim menjelaskan, setakat ini Malaysia mempunyai kurang daripada 1,000 stesen pengecas. Mengikut sasaran awal blueprint kita mensasarkan tahun ini kita ada 5,000 charging station di seluruh negara. Sekarang ni masih belum cukup, kurang daripada 1,000. Dan penumpuan masih lagi di kawasan-kawasan bandar utama. Tambah beliau, kementeriannya akan turut bekerjasama dengan pelbagai pihak untuk menyegerakan proses pembinaan infrastruktur itu. Kementerian Kesihatan KKM telah menerima laporan kajian Jabatan Peguam Negara berkaitan cadangan pindaan Akta 309 Kanun Keseksaan. Ia membabitkan moratorium terhadap pendakwaan dan sabitan kesalahan cubaan bunuh diri. Hasil kajian berkenaan akan dibincangkan dalam sesi lipat urus bersama pihak berkepentingan antaranya polis dan Kementerian Dalam Negeri KDN. Menerusi hasil perbincangan tersebut, KKM akan menyemak semula memorandum berkenaan
penyelesaian sebelum dibawa semula ke mesyuarat Jemaah Menteri. Sekarang ini kita perlu dapat pandangan daripada pihak polis dan KDN. Pada waktu saya bawa MJM ni nampak macam KDN tak berapa setuju. Jadi kita tengoklah sama ada mereka boleh dipengaruhi untuk menyokong usaha untuk kita dekriminalisasikan cubaan bunuh diri ni. Sebab saya dengar masa mesyuarat tu pun hujah dia tak berapa kukuh sangatlah bagi pihak saya sebagai Menteri Kesihatan. Keputusan untuk membawa pindaan akta pada sidang Dewan Rakyat akan diputuskan Jemaah Menteri selepas memorandum dibincangkan. 96 pusat pemindahan sementara PPS yang mampu menampung lebih 22,000 penduduk terjejas banjir sekitar Ibu Negara dan Putrajaya sedang diaktifkan sebagai persiapan menghadapi bencana itu sepanjang musim monsun Timur Laut. Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat Datuk Seri Rina Muhammad Harun berkata ia merupakan sebahagian daripada 6,010 PPS di seluruh negara. Kementerian menerusi JKM sentiasa bersiap siaga dalam menghadapi bencana yang berlaku, khususnya ketika monsun Timur Laut yang berlaku setiap tahun, lazimnya bermula pada bulan Oktober sehingga Mac. Demi mengutamakan kesejahteraan penghuni PPS, terutama dalam soal penyediaan makanan, penggunaan makanan bungkusan Ditot untuk digunakan di PPS juga kita gunakan sebagai persediaan awal. Sebelum ini, Jabatan Pengairan dan Saliran JPS dilaporkan mengenal pasti 36 titik panas berisiko banjir di ibu kota. Antaranya projek perumahan rakyat Batu Muda, Kampung Puah dan Kampung Cubadak. Tenaga Nasional Berhati MB menjangkakan pertambahan kota tarif elektrik hijau GET yang akan dibuat secara tahunan pada tahun hadapan. Ketua Pegawai Retail TNB, Datuk Megat Jalaluddin Megat Hassan berkata, ia berdasarkan permintaan tinggi tahun ini yang menyaksikan kota berjaya dipenuhi dalam tempoh hanya beberapa bulan. Dan kita menjangkakan tahun depan jumlahnya akan bertambah. Disebabkan pada masa sekarang pun kita sedang membina large-scale solar dan insyaAllah pada tahun depan large-scale solar ini boleh beroperasi, jadi kita mempunyai peluang untuk memberikan green energy tariff ini kepada pengguna. Tidak mendedahkan lebih lanjut mengenai tambahan kota tersebut, beliau yakin GET mampu memperoleh permintaan 50% lebih tinggi daripada jumlah ditawarkan tahun ini. Beliau berkata demikian selepas Majlis Inisiatif Hijau SP Setia Berhad bersama TNB. Lebih 300 penggiat seni tekstil, artisan dan penenun berkumpul dalam simposium Tekstil Tradisional ASEAN ke-8 yang berlangsung selama 6 hari bermula 25 hingga 30 September ini di Putrajaya. Ya, simposium yang dianjurkan 2 tahun sekali itu bukan sekadar berkongsi maklumat mengenai tekstil tenunan asli, malah sebagai platform mempamerkan koleksi tekstil dari negara-negara anggota dan rantau lain. Ia bertemakan Celebrating Textile A Journey, simposium yang dikendalikan Yayasan Tenun Pahang Diraja bukan hanya mempamerkan koleksi tekstil tenun peribadi Tunku Azizah. Dengan adanya peluang-peluang macam ni, kita boleh ketengahkan lagi macam mana production untuk kotak songket saya buat di Felda Jengka 10 Pahang. So di situ kita ada lebih 15 orang pekerja yang memang khusus untuk kotak songket, dan sekarang ni kita bila kita dah open kepada banyak tekstil yang lain, kami berharap lebih ramai lagi penggiat seni dalam bidang tekstil ni datang ke Jengka 10 untuk melihat sendiri macam mana produksi kotak songket secara manual, secara handmade 100%. So program ini banyak membantu saya untuk bertengahkan koleksi saya sendiri. So koleksi saya adalah berkaitan dengan motif puah,
Motipuan ni saya ketengahkan dan saya modenkan ikut cita rasa sekarang lah. Tadi lagi saya ucapkan kepada Pengerusi Agong kena dapat memberi support orang macam designer macam saya yang baru ni. So daripada bantuan dan support beliau dengan mengetengahkan produk saya, maka produk saya mendapat perhatian. Alhamdulillah, Tenun Brunei masih mengekalkan yang betul-betul dia punya tradisi. Cuma mengikut aliran sekarang kan moden, jadi kita boleh buatkan dia berbagai-bagai bentuk dan corak. Yang di-Pertuan Agong Sultan Abdul Ari Ayatuddin Al-Mustafa Billah Shah berkenan menyempurnakan perasmiannya. Berita perdana, kita teruskan dengan edisi sukan. Bersama Nazri Fahmi. Silakan Nazri. Gaya permainan Selangor bakal berubah. Pemain negara timbul pengalaman berguna. Terima kasih Ivan dan Fahatul. Sukan kita mulakan dengan bola sepak terlebih dahulu. Ketua Jurulatih baru Selangor FC Tan Cheng Ho mahu menerapkan falsafah permainan moden bagi mengembalikan semula imej dan reputasi Direct Giant yang tercalar sebelum ini. Bagaimanapun, Tan Cheng Ho mengakui ia bukan tugas yang mudah dan berharap kesemua pemain Selangor dapat menyesuaikan diri dengan gaya permainan tersebut secepat mungkin. Dalam masa yang terdekat memang bukan mudah untuk pemain terapkan atau absorb suasana permainan tersebut, tetapi saya rasa dengan latihan yang kesungguhan dan komitmen yang ditunjukkan, walaupun saya nampak hari yang kedua pemain-pemain ini menunjukkan satu semangat juang yang tinggi, itulah. Tan Cheng Ho ditemui selepas mengendalikan sesi latihan Selangor FC di Shah Alam sebagai persiapan menentang Melaka United Sabtu ini. Bekas pengendali Harimau Malaya itu turut menjelaskan Selangor memiliki ramai pemain muda yang berbakat dan berpotensi digilak menjadi pemain berkualiti pada masa hadapan. Sasarannya ketika ini ialah membawa juara Piala Malaysia 33 kali itu beraksi dalam kempen Piala AFC. Sementara itu, penyerang Selangor Sharif Fikri Muhammad Fauzi menjelaskan kehadiran Tan Cheng Ho diharap mampu mengembalikan semula semangat dan moral para pemain yang kini amat dahagakan kemenangan. Saya nampak dia memang ada karakter sebagai seorang coach yang orang kata boleh suit dengan pemain-pemain, dan nak cakap garang tu sometime and dia pun ada orang kata karakter yang nakkan setiap game nakkan kemenangan. So insyaAllah setiap pemain akan bagi yang terbaik untuk dia. Pemain berusia 28 tahun itu juga menyeru semua rakan sepasukannya untuk bekerja keras dalam sesi latihan bagi memikat hati Tan Cheng Ho sekaligus disenaraikan dalam skuad utama. Kegagalan dua pemain snooker negara, Mo Kin Ho dan Lim Kok Leong mara ke peringkat akhir kejuaraan 6 Reds Asia 2022 bakal menjadi pengalaman berguna buat mereka. Demikian jelas Presiden Persekutuan Snooker dan Billiard Malaysia MSBF, Melvin Chia, yang turut menyifatkan kejuaraan ini adalah platform terbaik buat pemain negara dalam persiapan menyertai kejuaraan dunia. Bagaimanapun, Melvin berkata pihaknya tetap berpuas hati dengan pencapaian kedua-dua pemain negara itu yang berjaya melepasi sasaran ditetapkan sebelum ini. Setakat Asia ni, I think Kok Leong they did their best, tapi opponent tu memang bagus je. I mean, dapat tengok kan dia punya sharpness semua kan. Strategy wise, I think mungkin pengalaman, exposure dan strategi kekurangan pada atlet kita lah. Ini disebabkan kekurangan exposure lah. So saya rasa agak okey juga sebab target yang kita setkan untuk mereka adalah di semi-final. So dah tercapai. So kita harap mereka akan bersemangat untuk for the World Championship lah. Dalam aksi seperakhir, Ken Hu dan Kok Leong masing-masing tewas di tangan lawan dari Iran dengan keputusan 5-2.
Petroleum Nasional Berhad Petronas dan Mercedes-AMG F1 telah mengumumkan pelanjutan kerjasama dalam pembekalan bahan api jentera bagi era peraturan baru perlumbaan yang akan berkuasa pada musim 2026. Presiden dan Ketua Pegawai Eksekutif Kumpulan Datuk Tengku Muhammad Tengku Aziz menjelaskan, menerusi perjanjian tersebut, Petronas akan berperanan dalam membangunkan penyidikan dan penyediaan bahan api, manakala Mercedes pula akan meneruskan kepakaran mereka dalam teknologi enjin. This is really being joined at the hip as we respond to the FIA's 2026 regulations. As Toto has mentioned, we have already started work on this. I'm very, very much excited. Well, some quarters in Petronas may be a bit nervous. This is a daunting challenge indeed. But responding with a sustainable solution for the living lab that is Formula One and all the attendant performance requirements and the kind of standards that you have to meet is the kind of hurdle we aspire to always face head on as we respond to the call for cleaner energy as we go forward. Beliau berkata demikian ketika majlis menandatangani perjanjian tersebut di ibu negara. Petronas dan Mercedes telah menjalin kerjasama dalam arena F1 sejak 2010 dan telah memenangi 15 kejuaraan. Perkembangan sukan hoki, skuad senior negara memulakan siri jelajah Belgium dengan positif apabila menewaskan tuan rumah Belgium A 1-0 di Antwerp semalam. Pakar pukulan sudut penalti Muhammad Razi Abdul Rahim menjadikan gol tunggal perlawanan pada minit ke-35 sekaligus memastikan kejayaan Malaysia pada aksi pertama. Mengulas mengenai kemenangan itu, Ketua Juruhati Negara A. Arus Sevaraj berkata, Malaysia yang menduduki ranking ke-10 dunia telah menunjukkan peningkatan dalam aspek kecergasan selepas 10 minggu menjalani latihan fizikal. Walaupun kita bermain dengan 20 orang pemain, semuanya keluar masuk, but nampak kemahuan dan juga kecerdasan mereka nampak agak selesa sedikit pada pagi tengah hari ini. Walaupun mereka mempunyai lebih penalty corner dan juga circle entry, tetapi mereka mempunyai lebih circle entry dan penetration dan juga penalty corner di kuarter yang keempat di minit-minit yang 5-8 minit terakhir. Sebelumnya kita menguasai permainan dengan lebih bagus. The Speedy Tigers dijadual meneruskan aksi persahabatan dengan berdepan skuad utama Belgium yang juga pasukan kedua terbaik dunia hari ini. Selain Belgium, siri jelajah tersebut turut melibatkan pertemuan dengan pasukan ranking ke-11 dunia Perancis. Siri jelajah ini adalah persiapan skuad negara menghadapi Piala Sultan Azlan Shah 2022 di Ipoh Perak November ini serta Piala Dunia 2023 di India Januari depan. Kita balik pula ke perkembangan sukan badminton. Bergu campuran negara Chen Tangji akan digandingkan bersama pasangan baru Yap Ling dengan mereka bakal membuat penampilan pertama pada terbuka Australia 2022 pada 15 hingga 20 November depan. Pengarah Kejuratan Bergu Persatuan Badminton Malaysia BAM Rexy Manaiki berkata, rombakan itu terpaksa dilakukan susulan kecederaan lutut yang serius dialami bekas pasangan Tang Ji, Pek Yen Wei ketika sesi latihan 2 minggu lepas. Manakala Yen Wei pula akan digandingkan dengan pasangan lelaki baharu sama ada Yap Roy King, T. Kai Woon ataupun Man Wei Chong selepas pulih sepenuhnya daripada kecederaan. Sebelum ini, gandingan Tang Ji dan Yin Wei berjaya menamatkan penantian 23 tahun Malaysia dengan memenangi pingat emas dalam acara bergu campuran di Sukan C 2021 Vietnam Mei lalu. Pasangan muda itu menewaskan rakan senegara Hu Pan Ron dan Chia Yi Si 15-21, 21-19 dan 21-13 pada aksi final. Aksi Liga Negara-Negara UEFA, Sepanyol melempas slot kesaingan separuh akhir selepas meraih kemenangan 1-0 menewaskan Portugal awal pagi tadi. Dalam aksi tersebut, jaringan tunggal Alvaro Morata membantu kemenangan Sepanyol. Skuad La Roja melangkah ke separuh akhir selaku juara Liga A kumpulan 2 dengan 11 mata selepas 6 perlawanan. Dalam aksi tersebut, Sepanyol dan Portugal mempamerkan aksi seimbang pada babak pertama permainan. Babak kedua berlangsung lebih sengit dengan kedua pasukan cuba mendapatkan jaringan. Pada minit ke-88, Morata muncul wira buat Sepanyol apabila berjaya memanfaatkan peluang dalam kawasan kotak untuk meledak gol kemenangan.
Ketika ini Sepanyol dilihat belum mencapai prestasi terbaiknya menjelang Piala Dunia 2022 Qatar. Tetapi kemenangan di pentas Eropah itu mencetus semangat baru buat skuad kendelan Luis Enrique. Sepanyol akan mentai Itali, Croatia dan Belanda di separuh akhir kempen ini pada Jun 2023. Laporan itu mengakhiri edisi Sukan 28 September 2022. Saya Nazif Ahmad Syukri. Assalamualaikum dan salam keluarga Malaysia. Sebuah majlis perkahwinan di Surabaya, Indonesia mendapat perhatian kerana keseluruhan dekorasinya adalah buah-buahan dan sayur-sayuran segar. Wah, unik dan menarik sekali, kita saksikan dalam hashtag. Bukan sekadar untuk perhiasan semata-mata, tetamu yang hadir ke majlis perkahwinan ini dibenarkan membawa pulang sayur dan buah-buahan yang mereka suka. Berdasarkan klip video yang tular, majlis tersebut dihiasi dekorasi floral yang turut diselitkan dengan buah-buahan dan sayur-sayuran di atas meja serta pentas perkahwinan. Masih di Indonesia, sebuah klip video tular di media sosial memaparkan tindakan seorang lelaki yang sanggup memakai tudung untuk menggantikan teman wanitanya yang tidak dapat menghadiri pertemuan menerusi komunikasi video Zoom. Dia berbuat demikian supaya kehadiran teman wanitanya direkodkan. Seorang lelaki nekat nampak seekor beruang yang mendekati kekasih dan anjingnya. Video yang dimuatnai itu menunjukkan lelaki tersebut nampak beruang yang bersembunyi di kandang miliknya. Tindakan itu menyebabkan binatang itu terkejut dan berlari keluar. Berita perdana 28 September 2022 berakhir di sini. Dapatkan perkembangan sahih sepanjang masa melalui portal berita.rtm.gov.my. Dengan itu, Assalamualaikum. Salam keluarga Malaysia.